Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan rumah Tuan Haji Saleh serta pimpinan seluruh pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan amanah khususnya DAP Keadilan, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya tidak lupakan rakan lama saudara ataupun Yang Mulia Engku Makno, Engku Mahmud. Dulu jawatan dia Timbalan Suruhjaya PAS. Kawan lama, orang yang bertanding tahun 1986 tak silap. 86 kali pertama bertanding. Naik kereta, dia punya pengiring satu kereta, dua kereta je pengiring dia. Dan bila ceramah seumpama ni, saya teringat kali terakhir saya berceramah sebelum keluar negara bersama dengan Datuk Mazlan di Felda Inas. Waktu tu saya, Datuk Mazlan dan Datuk Seri Salahuddin ceramah di sebuah rumah di Felda. Penceramah hebat, 3 orang, pendengar 2 orang kat bawah. Itu dulu 1994, 95 lebih kurang. Itu dulu. Tetapi pada hari ini, alhamdulillah, kalau dulu boleh kita katakan Johor ni kubu UMNO. Tetapi berkat kerjasama, berkat kesungguhan, kegigihan, ataupun istilah yang kita kadang-kadang segan nak pakai sebab kawan lama kita pakai, iaitu istiqamah. Berkat istiqamah kita menerangkan pendekatan yang kita laksanakan dan juga kerjasama yang kita laksanakan, yang kita lakukan di dalam masyarakat negeri Johor ini. Kubu UMNO Johor akhirnya tumbang dalam pilihan raya ke-14. Betul tak? Dengan 18 kursi parlimen dimenangi oleh Pakatan Harapan dan 36 kursi DUN dimenangi oleh Pakatan Harapan. Ada orang kata tu cerita dulu, cerita 2018. Kita nak cerita hari ini. Hari ini yang kita berdepan bukan sahaja Barisan Nasional UMNO, tetapi kita berdepan dengan PN yang di dalamnya ada Bersatu dan PAS. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau dengan UMNO yang ada kerajaan yang besar dulu, apa yang dia tak ada? Dia ada tentera, dia ada polis, dia ada penjara, dia semua ada. Rakyat berani buat perubahan. Kerana apa? Kerana pendedahan yang dilakukan oleh pemimpin pada waktu itu tentang kes 1MDB yang dikatakan oleh pihak mereka ini cerita fitnah. Alhamdulillah, berkat keberanian rakyat Malaysia, khususnya rakyat Johor, bukan mudah nak kalahkan UMNO di negeri tempat lahir mereka. Bukan mudah untuk tumbangkan Barisan Nasional yang berada di negeri Johor ini. Sebab kalau dulu dalam pilihan raya, di mana-mana, khususnya di belah pantai barat dan pantai timur, tak kira di mana, kalau kita bertanding silap-silap hilang deposit dulu. Tetapi pada kali ini rakyat Johor semakin cerdik. Dengan kemenangan kita selama 22 bulan, hasil keberanian rakyat, kita boleh penjarakan Perdana Menteri Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia, kita boleh penjarakan. Betul tidak? Betul. Kenapa? Kerana rakyat berani buat perubahan. Andai kata rakyat tak berani buat perubahan dalam pilihan raya ke-14,
UMNO menang selesa pada waktu itu, yang duduk dalam penjara itu akan terus jadi Perdana Menteri. Adakah kita bersedia untuk beri kembali mandat yang diperolehi oleh kerajaan akan datang kepada mereka yang akan menerajui negara kita, meneruskan konsep rasuah? Adakah kita nak menggadaikan maruah kita dengan berikan mandat kita yang sepatutnya melantik pemimpin yang ada memikirkan masa depan rakyat, lalu kita beri kepada orang yang mengamalkan rasuah? Tentu sekali tidak. Walaupun kita tahu ada PN di situ, ada BN di situ, kita PH. Saya yakin dan percaya, bagi mereka yang waras, bagi mereka yang mempunyai pandangan jauh untuk anak cucu cicit mereka, mereka akan memilih PH. Kenapa? Pertama sekali, pemimpin-pemimpin PH yang ada, yang setia bersama dengan PH pada hari ini, yang tidak lompat katak, mereka tak pernah didakwa. Bahkan mereka mendedahkan kepencangan pemimpin Barisan Nasional yang berada selama 60 tahun. Contoh Menteri Pertahanan, Presiden amanah, dedahkan apa yang berlaku pada kapal perang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok Singapura, berapa besar dia? Hari itu di Parit Raja saya kata besar Singapura tu seperti besarnya Muar. Sebenarnya salah. Besar Singapura tu separuh daripada daerah Batu Pahat. Daerah Batu Pahat ni ada 1,800 kilometer persegi. Singapura hanya 800 kilometer persegi. Batu Pahat 1,800. Muar 1,500 kilometer persegi. Singapura yang kecil, pulau. Ada berapa kapal perang yang telah disediakan oleh Singapura? Tahu tak? Kita yang paling hampir dengan Singapura tak tahu kan? Dia ada 14 kapal perang, seperti kapal perang yang ditempah oleh Kerajaan Malaysia zaman BN sampai hari ini tak siap. 6 biji tak siap-siap. Singapura 14 biji dah ada. Kalau kita naik bot nelayan Pulau Pinang pula. Bot nelayan yang ada di Batu Pahat ni. Batu Pahat ke Pontian ke. Nak keliling Pulau Singapura tu, 1 hari dah habis dah. Naik bot nelayan boleh habis. Tapi dia ada 14 kapal perang. Kita, ini menunjukkan pemimpin Barisan Nasional yang diberikan mandat oleh rakyat selama 60 tahun. Apa yang dipikir? Dia fikirkan keselamatan negara? Dia ada fikirkan masa depan untuk anak-anak kita selamat atau tidak di negara dia sendiri? Ini. Itu satu. Yang kedua kita tengok. Hari itu banjir, rumah sini banjir, Parani. Pagi banjir, petang saya sampai. Dah Parani, tinggal. Kenapa boleh banjir? Tuan-tuan tahu tak, di daerah Batu Pahat ni ada berapa batang parit? Di daerah Batu Pahat saja. Ada 1,100 batang parit yang ada nama dan yang tak ada nama. Bayangkan 1,100 batang parit yang sepatutnya bajet untuk membersihkan parit-parit ataupun sungai di Batu Pahat ini ataupun di seluruh negara dibuat setiap tahun 3 kali. Itu standard.
Tapi hari ni, parit depan rumah kita, berapa kali dia bersihkan oleh JPS? Saya tak salahkan JPS. Saya tak salahkan jabatan-jabatan kerajaan. Kerana jabatan kerajaan dapat peruntukan daripada kerajaan, menteri, daripada orang politik. Mana pergi duit? Ini. Sebab itu kalau pilih pemimpin yang korup, pemimpin yang fikirkan kocek dan tembolok dia sahaja, dia tidak akan fikirkan rakyat yang nak petik buah. Dia tak akan fikirkan rakyat yang rumahnya tenggelam. Dia tak akan fikirkan rakyat yang rumahnya terpaksa hanyut kerana banjir. Ini ada dia fikir. Kalau dia terfikir, kalau dia ada hasrat nak memikirkan tentang kesusahan rakyat, penderitaan rakyat, dia tak akan buat pilihan raya waktu nak banjir. Betul tak? Ini bendanya. Sebab tu kita kena beritahu kawan-kawan kita, beritahu saudara mara kita. Kita bukan marah, kita bercakap ni bukan kita benci, tapi kita sayang. Sayangkan negeri kita, kita sayangkan masa depan anak didik kita, anak murid kita, anak cucu kita. Kita sayangkan mereka. Jangan sampai satu masa nanti cucu cicit kita tanya, apa ayah buat berikan negara ni pada orang yang macam ni. Saya masih ingat masa saya budak-budak, masa saya kanak-kanak, orang kampung berduyun-duyun pergi buat rumungan ke Singapura. Bila saya sebut dulu di dalam Dewan Undangan Negeri, bangun orang sebelah kerajaan, waktu tu saya Bangkang. Bangun orang pihak kerajaan. YB pada yang ni, kalau suka sangat Singapura, pergilah pindah Singapura. Ada gitu pula. Kita sebut ni sebagai perbandingan. Dulu kita lihat orang pergi ke Singapura beli apa? Beli kain, beli towel, beli buah-buahan. Kenapa pergi ke sana? Kerana barang dia murah. Sebab nilai duit kita sama. Nilai duit sama. Paling tinggi pun RM1. Dia punya $1, kita RM10, RM20. Kalau tukar, masih lagi seronok pergi beli kat sana sebab murah. Barang dia kualiti. Saya pernah, ni ceritalah zaman dulu kan, bawa tayar masuk ke Malaysia ni, beli 4 biji. Sebiji orang masuk. Sampai Kasam tanya, ni kenapa ni sampai 4 kali satu hari masuk? Aku nak jawab macam mana pula Saya cakap hantar mak saudara, ambil mak saudara, ya, gitu je lah. Padahal belakang tu ada tayar. Kita tahu lah, dia tak nampak dah kan. Sebab murah. Hari ni ada orang Malaysia nak belanja di Singapura lagi? Siapa yang berbelanja di sini? Orang Singapura berbendung-bendung datang berbelanja di sini. Manakala rakyat Malaysia berbendung-bendung pagi-pagi pukul 3-4 pagi dah beratur masuk Singapura. Untuk apa? Kenapa bekerja sana ramai-ramai? Kerana ekonomi Singapura jauh meninggalkan Malaysia. Singapura ni ada apa? Ada pokok nanas, ada kelapa sawit, ada getah, ada pokok durian. Semua tak ada di Singapura. Tanam, maksud saya ladang, tak ada yang ada kat Malaysia. Tapi kenapa dia maju? Ini persoalan yang patut kita kena fikir. Bukan kita nak kata, ini memanglah orang Pandap, memanglah sokong Singapura. Itu pula. Sebenarnya kita kena fikir, kenapa dia maju? Kerana pemimpinnya tidak ada rasuah. Pemimpinnya ada memikirkan masa depan rakyat. Ada program seperti mana Datuk Mazlan sebut. Sebab itu masa saya sebagai Esko Pendidikan, saya telah berbincang dengan satu syarikat besar daripada China. Nak bawa peruntukan daripada syarikat berkenaan 1 bilion untuk Johor. Banner kelang di Johor, kelang robotik. Bukan mudah. Dia punya percaya dengan kita tu. Dia nak bawa, nak pergi, nak ambil kita pergi tengok kelang dia di China.
sebelum tahun baru Cina pada tahun 2020. Tahun 2020 itulah mula COVID di China. Jadi dia kata Wabi tak boleh datang dulu sebab sini COVID. Tak lama lepas tu kita pula tumbang. Jadi tak adalah. Maksud saya, orang nampak ketelusan kepimpinan Pakatan Harapan yang memimpin negara, insya-Allah rakyat yang bijak, rakyat yang ada kesedaran, dia akan terus memberikan undi mereka pada Pakatan Harapan. Dia tengok CM, mantan CM Melaka, Ketua Menteri Melaka kita, punya dapat sanjungan. Bukan kerana handsome dia. Memang dia handsome. Bukan kerana handsome dia orang sanjung, tapi kerana kebijaksanaan kita mengurus. Tim kita yang mengurus. Ini. Sama juga pemimpin-pemimpin kita di peringkat federal. Jadi untuk hari ini, memang pilihan raya negeri tak ada dah. Tak ada pilihan raya. Yang ada pilihan raya parlimen. Dan ini kesempatan untuk rakyat beri mandat kepada Pakatan Harapan. Kalau di parlimen, di daerah Segamat ada 3 je parlimen. Labis, Segamat, Sekijang. Dalam 3 parlimen daerah Segamat ni pilihan raya lepas 3-3 PH menang. Ada 9 kursi, iaitu setiap satu parlimen 2 kursi DUN. Satu je yang BN menang, iaitu Bulu Kasab. Yang lain semua Pakatan Harapan menang. Dalam pilihan raya lepas. Daerah Batu Pahat ni ada 4 parlimen. BN dapat 2, PH dapat 2. Antara yang dia dapat Hari Hitam dan Parit Sulong. PH menang di Seri Gading dan Batu Pahat. Boleh tak orang Seri Gading memastikan kemenangan dalam pilihan raya akan datang kepada PH untuk Seri Gading? Boleh ke tidak? Boleh. Ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita. Orang yang tinggal dalam Parlimen Seri Gading. Ahli-ahli penyokong Pakatan Harapan. Sama ada di AP, Keadilan dan Amanah. Kena buktikan. Kalau dalam Felda yang seperti mana Dato' Mazlan kata, Tun mengharapkan 20 kursi dapat menang 19, termasuk yang saya sebut tadi 2 tadi, Segamat dan juga Segamat, Labis dan juga Sekijang 3 daripada Johor ni kawasan Felda. Boleh menang. Takkanlah yang tak ada Felda dalam Parlimen Seri Gading ni kita kata. Faham tu? Kalau dah faham, sekadar tu dulu. Apa yang dapat saya sampaikan. Kalau nak kira banyak lagi. Tapi kita bagi pada orang Melaka. Orang Melaka ni kalau dia tak bagi nanti dia balik. Dia kata, Allah penat, aku ingatkan dah. Nak melancarkan kemenangan. Aku tak nak sebut lebih. Jadi sekadar tu dulu kepada semua. Terima kasih kepada Wabi Adli, Datuk Mazlan, Saudara Josh yang telah berikan sedikit ucapan dan juga ucapan yang semangat daripada Datuk Mazlan. Kita berikan tepukan kepada semua tetamu-tetamu yang dapat hadir di bumi Seri Gading khasnya dan bumi Johor untuk kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya ke-15. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.